Hinggap di dahan dua sejoli, terbang tinggi si burung merpati. Hajat di hati, rujuk kembali, mahligai abadi, cinta sejati. Kita belajar tentang rujuk, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, kita belajar lagi dalam bidang fiqh ya, pelajaran 13 untuk pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Masih lagi isu-isu perkahwinan untuk siri yang kelima, iaitu rujuk ya. Jadi anak-anak murid semua, untuk tajuk rujuk ni boleh rujuk semula muka surat 129. Kita belajar bersama Ustazah Azizah Osman dari Sekolah Si Puteri Saya Berjaya. Nampak tak jalan kembali tu, jalan menuju ke rumah tangga dia nak rujuk semula ni. Tu jalan dia. Mudah-mudahan sejuk je kan ya. Penuh salji tu. Okey, jadi kita mula-mula sekali kita bincangkan apakah dia maksud rujuk ya. Rujuk ni sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab raja'a, rujuk. Kita Melayu sebut rujuk. Dia sebenarnya bahasa Arab rujuk ya. Raja'a bermaksud pulang ataupun balik ataupun kembali. Jadi, kita belajar dalam bab perkahwinan, apakah dia maksud rujuk? Iaitu hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikannya dalam tempoh iddah. Okey, kita tengok, kita potong-potong sikit dia punya maksud supaya mudah kita ingat ya. Hak suami menyambung semula ikatan perkahwinan. Dengan siapa? Dengan isteri yang diceraikannya. Bila masa? Dalam tempoh iddah. Kalau dah lepas tempoh iddah, dah tak boleh rujuk dah ya. Pastikan dalam tempoh iddah. Jadi apakah dia hukum rujuk ni ya? Islam telah pun memberikan hukumnya harus ya. Jadi maka bagi pasangan yang telah pun bercerai, harus baginya untuk rujuk semula ataupun tidak mengikut situasi, keadaan dan keperluan rumah tangga masing-masing ya. Baiklah, jadi macam mana agaknya rujuk ini dijalankan ataupun apa yang perlu dilakukan? Hanya dengan lafaz ya. Jadi contoh yang diberikan dalam buku teks kita, suami berkata kepada isterinya, "Aku merujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku." Ini bahasa yang mudah lah untuk kita faham ya. Aku rujuk engkau kembali. Dia gunakanlah bahasa apa yang dia biasa gunakan di rumah ya. Abang rujuk semula ke apa ke kan. Tapi ini untuk kita belajar gunakan istilah aku dan engkau seperti ini ya. Okey. Kemudian apakah dia syarat-syarat rujuk ya? Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk rujuk. Yang pertama, dengan kerelaan sendiri. Maksudnya tidak dipaksa oleh mana-mana pihak ya. Bukannya kerana dipaksa kerana harta ke, kerana pangkat ke dan sebagainya ya. Namun ianya dengan kerelaan sendiri untuk rujuk semula kepada bekas isterinya tadi. Yang kedua, bukan perceraian kerana fasakh ataupun khuluk. Jadi tajuk fasakh, tajuk khuluk kita dah bincang dalam kelas yang sebelum ini. Anda boleh rujuk video ustazah ya untuk mendapat maklumat lanjut berkaitan dengan fasakh dan juga khuluk. Kedua-dua fasakh dan khuluk ini tidak boleh rujuk semua dalam tempoh iddah, tapi dia kena akad nikah semula. Dia kena akad nikah semula, dia kena ada mahar baru. Tapi kalau yang rujuk yang kita bincangkan ini, tidak perlu ke pejabat kadi akad nikah, tak perlu cari wali semua balik semula ya, dan tak perlu ada mahar yang baharu. Okey, jadi syaratnya bukan kerana fasakh ataupun khuluk. Dan yang ketiga, bukan diceraikan dengan talak 3. Jadi kalau talak 3 tak boleh rujuk semula kan ya. Ini talak 1 dan talak 2. Ya, jadi dengan talak 2 tu boleh rujuk semula. Dan syarat yang seterusnya, yang keempat, isteri yang diceraikan masih dalam tempoh iddah. Ingat lagi tak kita belajar dulu? Tajuk iddah ya, iddah tempoh selepas bercerai. Contoh kalau katakan mereka bercerai masih keadaan mengandung, perempuan atau isteri masih mengandung, maka perlulah sehingga anak dilahirkan ya, baru
boleh tamat tempoh iddah. Dan jadi dalam tempoh iddah masih boleh rujuk lagi ya. Contoh kalau masih perempuan yang masih ada haid lagi ya, yang tempoh iddahnya iaitu 3 kali suci. Jadi dalam tempoh tersebut masih boleh rujuk. Tamat tempoh iddah tidak boleh rujuk. Maksudnya kena nikah semula lah ya. Akad nikah baru ni talak 1, talak 2. Yang kelima ada lafaz yang menunjukkan rujuk. Jadi dalam nak rujuk ni mestilah ada suami, ada isteri, bekas isteri dan juga adanya lafaz rujuk ya. Sama ada dia sebut secara directly, aku rujuk engkau, ataupun dia kata aku ingin kembali semula ya, aku ingin ambil kau semula ke pangkuanku. Ini bahasa-bahasa yang lebih kurang merujuk kepada rujuk ya. Okey. Dan yang fakta yang seterusnya yang kita nak bincangkan hari ini iaitu berkaitan dengan hikmah rujuk ya. Pastinya setiap amalan-amalan dalam Islam ini ada hikmah-hikmah tertentu kenapa agaknya diharuskan dalam Islam rujuk ini. Jadi hikmah ini Ustazah tambah ya, info tambahan yang tiada dalam buku teks, tapi untuk memberi kefahaman yang lebih kepada anda kenapa adanya rujuk dalam sesebuah perkahwinan selepas perceraian. Baiklah, yang pertama bertepatan dengan fitrah manusia yang ingin kembali ke pangkal jalan apabila melakukan kesilapan ya. Fitrah manusia nak akan sesuatu yang baik, yang bahagia ya. Kalau mereka masa-masa berkahwin kan, orang mendoakan semoga berbahagia sehingga ke akhir hayat, sehingga ke anak cucu dan sebagainya. Tapi mungkin ada masalah, ada perselisihan faham, ada kesilapan ya. Bab kata pepatah, laut mana yang tidak bergelora, bumi mana yang tak ditimpa hujan ya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi bila berlaku kesilapan, kembali ke pangkal jalan. Dah bercerai, rujuk semula mengikut syarat-syaratnya ya. Yang kedua, suami dan isteri diberi peluang untuk menyambung semula hubungan mereka dengan keazaman dan sikap yang baharu. Mungkin sebelum ni ada kesilapan, ada kekurangannya, jadi nak baiki semula dengan azam yang baru, dengan sikap yang baru, dengan matlamat yang baharu. Mungkin untuk lebih bahagia ya, jadi ada kekurangan kita tambahkan ya, mana ada masalah dibetulkan, dibaiki ya. Yang ketiga, suami dan isteri berkesempatan untuk memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang lalu. Mungkin sebelum itu ada perkara-perkara yang tak disenangi oleh satu pihak lagi ya, antara kedua-dua suami isteri tadi. Jadi mereka dalam tempoh iddah mereka pun berbincang ya, macam mana nak baiki kesilapan-kesilapan lalu. Jadinya mulakan hidup baru dengan rujuk ya. Yang keempat, dapat memberi ketenteraman jiwa. Ya, bayangkan setelah berlakunya perpisahan, pastinya kedua-dua pihak bersedih ya. Sebab apa? Perpisahan itu adalah sesuatu yang pahit ya. Jadi tak tenteram jiwa ya. Kadang-kadang menyebabkan masalah tekanan perasaan dan sebagainya ya. Jadi mungkin dengan rujuk mereka boleh mendapat ketenteraman jiwa. Dan yang terakhir, dapat menyatukan semula keluarga. Kadang-kadang kan kalau dah bercerai tu, suami tinggal tempat lain, isteri tinggal tempat lain, anak pula ada yang ikut suami, ada yang ikut isteri ya. Jadi apabila berlakunya rujuk, mereka semua boleh bersatu semula dengan satu azam yang baru, hidup semula dalam satu bumbung ya, di bawah satu bumbung, satu keluarga. InsyaAllah boleh berbahagia semula. Ya, jadi itu dia hikmah-hikmah kenapa diharuskan rujuk dalam Islam ya. Baiklah, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga semuanya faham apa yang kita belajar, dan seperti biasa Ustazah akan terus mendoakan semua anak-anak murid di seluruh negara akan cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan dihadapi. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video Ustazah dan juga klik ikon loceng supaya anda mendapat update terkini video-video yang akan datang ya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.